Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini cikgu nak terangkan topik 4 dalam tajuk pembiakan lagi, tapi 4.5 persenyawaan dan kehamilan. Okey, kita tengok slide cikgu. Okey, tajuk ni persenyawaan dan kehamilan. Okey, di bawah tajuk persenyawaan dan kehamilan, okey, kita boleh tengok kat sini. Kehamilan akan berlaku jika proses-proses di bawah ini berlaku. Tengok ni Okey, yang pertama persetubuhan di mana sperma dipindahkan ke dalam faraj. Okey, seterusnya persenyawaan adalah di mana sperma itu bercantum dengan ovum. Okey, seterusnya penempelan berlaku. Penempelan ni adalah di mana bila persenyawaan dia dah bercantum, so dia dah membentuk embrio. So embrio ni dia akan menempel ataupun erti kata lain dia melekat pada dinding dalam uterus. Okey, kita boleh tengok kat sini gambar ni. Ni penempelan berlaku ni pada dinding dalam uterus. Okey, seterusnya boleh menyebabkan wanita tersebut hamil. Okey, itu adalah proses-proses yang perlu berlaku dalam persenyawaan dan kehamilan. Okey, seterusnya. Okey, pengovulan, persenyawaan dan penempelan embrio. Okey, lihat gambar rajah ni. Gambar rajah ni menunjukkan separuh daripada sistem pembiakan perempuan. Okey, kita boleh lihat ini adalah tiub falapio yang ni yang sepanjang ni. Okey, yang ni adalah ovari. Okey, ni ovari. Okey. Kalau nampak kat sini okey proses pengovulan ni adalah di mana ovari ni membebaskan ovum. Okey, pada masa bila hari ke-14 dalam kitar haid. Okey, so bila ovum dibebaskan, bila ada sperma yang memasuki ruang uterus, okey, sperma ni akan berenang, okey, kalau nampak kat sini gambar. Okey, berenang terus ke tiub falapio. Okey, so dia akan berenang mencari ovum. So bila dia jumpa ovum kat sini, so dia akan bersenyawa. So proses persenyawaan berlaku di sini. Apabila dia proses persenyawaan tu berjaya, maka dia akan membentuk zygote. Okey, zygote terbentuk. Zygote ni akan bergerak perlahan-lahan pergi ke dinding uterus. Okey, pada masa ni kita panggil dia embrio. So dia akan menempel dekat sini. Maka berlakulah proses penempelan embrio pada dinding uterus dalam sistem pembiakan perempuan. Okey, setelah penempelan embrio berlaku di dinding uterus, okey, kita lihat bermulalah episod perkembangan embrio menjadi fetus sehinggalah berlaku kelahiran bayi. Okey, lihat dekat sini. Okey, ini adalah gambar telur yang disenyawakan. Telur ni adalah ovum lah kita panggil Okey, kemudian embrio. Ni rupa bentuk embrio. Pada awal kelahiran pembentukan dia kita panggil dia embrio. Okey, seterusnya dia akan membentuk fetus. Fetus kita panggil dia fetus sampailah bayi dilahirkan. Okey, itu adalah perkembangan embrio sehingga menjadi fetus dan seterusnya sehingga kelahiran. Okey, seterusnya mari kita lihat lihat rajah ni fetus membesar di dalam uterus. Ini gambar rajah ni menunjukkan di mana fetus duduk di dalam uterus seorang ibu Okey, kita lihat kat sini. Yang pertama awak nampak amnion. Amnion ni adalah satu membran yang membentuk pundi. Okey, yang membentuk pundi mengandungi bendalir. Dalam dia ada macam cecair, bendalir Nama dia bendalir amnion. Okey. Amnion ni amnion ni macam satu karung lah tempat bayi tu duduk dengan selamat. Okey.
Kemudian plasenta. Plasenta kat bahagian tepi ni nampak. Plasenta ni Plasenta ni adalah diperbuat daripada tisu ibu dan juga fetus. Okey, dia terbentuk terbentuk untuk menyalurkan ataupun pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida, bahan kumuh melalui darah ibu dan fetus. So dia bersambung lah ni. Dekat plasenta ni dia akan sambung pergi ke plasenta ke pusat fetus. Okey. Itu kita panggil tali pusat tu. Okey, tali pusat ni adalah sebenarnya dia salur darah Salur darah untuk menyalurkan makanan, oksigen, untuk pembuangan. So dia mengalir dua hala dua hala antara ibu dengan fetus. Alright. Seterusnya dinding uterus. Dinding uterus adalah dinding yang berotot, okey, tempat penempelan dan perkembangan embrio. So nampak ni bentuk dia, kita panggil dia satu dinding lah, satu lapisan Okey, kemudian seterusnya tali pusat. Apa itu tali pusat? Tali pusat menghubungkan fetus dengan plasenta. Okey, dia juga mengandungi salur darah. Macam saya cakap tadi lah, mengandungi salur darah untuk mengangkut darah daripada fetus ke ibu dan ibu ke fetus. Dua hala. Two way highway dia Okey. Kemudian seterusnya lihat fetus. Apa itu fetus? Fetus ni baby itulah. Terbentuk daripada perkembangan embrio. Okey. Yang terakhir sekali adalah bendalir amnion. Bendalir amnion ni adalah dia adalah cecair tau. Cecair yang bertindak sebagai cushion untuk menyerap sebarang hentakan yang berlaku pada fetus lah. Okey, jadi dia macam satu macam cushion untuk menyerap hentakan ataupun kejutan pada fetus. Alright. Okey, fetus pada waktu kelahiran. Okey, berapa lama seorang ibu itu mengandung ataupun berapa lama fetus berada dalam uterus seorang ibu. Okey, fetus lengkap terbentuk selepas 9 bulan. Okey, ataupun dia 40 minggu Fetus akan berpusing sehingga kepalanya mengarah ke arah cervix. Okey. So bila cukup 9 bulan dia akan berpusing dengan sendirinya dia akan turning. So dia akan menghala ke arah kepala dia tu akan menghala ke arah cervix. Okey, kemudian dinding uterus yang berotot tu akan mengecut. Okey, apabila dah cukup 9 bulan, okey, dinding uterus tu akan mengecut dan menyebabkan amnion ni akan pecah. Bila amnion pecah, bendalir amnion akan keluar. Ini yang kita panggil air ketuban So itulah kalau awak lihat berlakunya kelahiran bayi